kita akan lihat satu buku yang istimewa bagi saya. Kita review buku, tajuk dia Kolonel Jihad. Kolonel Jihad, Antara Mitos dan Realiti. Tulisan oleh Lieutenant Colonel Abdul Manaf Kashmuri. Ni gambar dia lah. Bersara, Lieutenant Colonel bersara yang pernah bertugas di Bosnia sebagai satu delegasi Amprofor, delegasi tentera Malaysia yang ATM, Regimen Askar Melayu Diraja, yang ditugaskan oleh PBB untuk menjaga keamanan yang pada masa itu berlaku peperangan Bosnia. Peperangan Bosnia antara tahun 92 sampai 1995. Jadi buku ni tuan-tuan amat istimewa sekali sebab dalam dia ada mencatatkan post ataupun benda perkara yang berlaku selepas daripada peperangan tersebut, sebelum peperangan, bagaimana beliau ditugaskan. Jadi Kolonel Jihad ni adalah panggilan untuk mereka yang pergi ke sana, dan juga sebab selepas daripada tugasan rasmi beliau turut mengambil sikap jadi sukarelawan untuk membantu umat Islam di sana, sebagaimana kalau mana generasi terdahulu mungkin tak sempat dengan fakta-fakta peperangan yang berlaku di Bosnia pada masa itu. Jadi dalam buku ini tuan-tuan boleh kita dapat sedikit gambaran lah, selain daripada gambaran yang kita boleh dapat daripada Wikipedia, yang mana kita boleh tengok mana kadang-kadang kalau kita tengok dalam sumber maklumat tu nama Malaysia tak masuk pun, it's fine, tak ada kisah, tak ada masalah. Cumanya buku ni bagi saya kalau nak cari agak sukar, sebab selepas daripada tahun penerbitan itu saya tak berapa nampak lah, unless kalau dia jual secara online mungkin ada, tapi saya tak jumpa lagi. Dalam satu daripada buku ni, dia punya yang menarik lah bagi saya adalah mengenai pengalaman dalam peperangan tersebut sendiri, mengenai safe haven, benda yang berlaku semasa peperangan tersebut sangat-sangatlah sukar untuk kita terima. Antaranya mengenai pengalaman beliau berjumpa daripada mayat-mayat yang tidak terurus, mayat-mayat mangsa kekejaman, dan di sana juga beliau telah berjumpa dengan mujahidin-mujahidin yang telah pergi secara sukarelawan dari seluruh dunia datang. Ini adalah merupakan antara gelombang awal yang mana pihak barat panggil dia sebagai gelombang Al-Qaeda. Sebenarnya peperangan ni boleh berlaku lebih lama, tapi ia ditamatkan segera sebab takut berlakunya perekrutan askar-askar sukarelawan atas nama Islam ini untuk berjuang pada tempat-tempat yang lain. Dan sebenarnya perkara tersebut memang berlaku, tapi kita tak boleh nak katakan bahawa sukarelawan ataupun mujahidin yang pergi itu semua adalah punca pada keganasan. Kita kena tengok balik kembali kepada definisi keganasan itu sendiri. Sebab kalau tuan-tuan tengok balik dalam sejarah peperangan di Bosnia ini tuan-tuan, dia ada sedikit ketidakadilan, ya. Ada sedikit perkara ketidakadilan yang berlaku di sana, yang mana pihak tentera Bosnia, dia ada 3 tentera, tentera Bosnia, tentera Serbia dan juga tentera Kroasia, yang mana sewaktu pelucutan senjata, yang dilucut senjata itu adalah tentera Bosnia, yang mana mengakibatkan pembunuhan beramai-ramai di Srebrenica. Tapi bukan semua diceritakan dalam ni, sebab apa yang diceritakan lebih banyak kepada pengalaman beliau, pengalaman sebagai saksi mata, bagaimana beliau berjumpa dengan mayat yang saya sebutkan tadi. Saya dah tandakan. Cuma yang bagusnya buku ini, ia menyelongkar perkara-perkara yang tidak dinyatakan dekat dalam jurnal surat khabar Arus Perdana. Okey, saya baca saya dah jumpa muka surat 51. Pandanganku terkalih kepada sekujur badan seperti patung berwarna kelabu hitam terbaring di atas tanah. Rupanya ia adalah mayat seorang lelaki dewasa yang mati kerana dipanggang. Dari raut ekspresi mukanya aku dapat rasakan kesakitan yang amat sangat sebelum rohnya menyisih pergi meninggalkan jasadnya. Sementara itu aku menyaksikan 3 orang perempuan mati berpelukan
sementara kepala-kepala mereka ditembak dari jarak dekat. You see how grief ataupun betapa dahsyatnya peperangan itu. Mereka ni kalau tengok Bosnia ni, sejarahnya mereka adalah merupakan jiran dengan Serbia, dengan Croatia, tapi disebabkan tamak haloba yang ada dalam tubuh mereka, dalam kuasa sebaik saja negara Yugoslavia, negara-negara ni mula menuntut kemerdekaan, selalu dan jadinya peperangan. Yang saya ikut pada masa itu, saya ikut surat khabar, dan berita-berita yang dipaparkan di surat khabar Malaysia ni agak vivid, jelas, dan menyebabkan kita rasa macam nak tahu, teringin nak tahu. Dan buku ini telah menyempurnakan perasaan ingin tahu saya terhadap kesan dan juga punca kepada peperangan Bosnia pada tahun 1995 tersebut. Jadi at least kita belajar sesuatu daripada ni, sementara pun kita pun dah masuk bulan 8, rekodnya bulan 8 2022, bulan kemerdekaan. Dan kebetulan hari ni saya ada di hutan simpan hutan rekreasi Gunung Lambak, Keluang. Abdul Manaf bin Kashmuri, penulis dia ataupun Lieutenant Colonel Besara, dia habis tulis buku ni Jun 2010 di Jalan Kebun, Kelang. Dan juga ada keratan-keratan surat khabar. Dari mana datangnya Kolonel Jihad? Daripada sini, daripada satu keratan surat khabar yang beliau diberi gelaran Kolonel Jihad itu sendiri oleh surat khabar. He had merit awards from the Sandhurst Academy and had served in the UN Protection Force in Bosnia. Besides Al-Qaeda, police are questioning him on his role in Jamaah Islamiyah. What is it that changed Lieutenant Colonel Abdul Manaf Kashmuri? Kalau keratan akhbar Mail 17 Mac 2003, dah dia labelkan Kolonel Jihad ataupun Lieutenant Colonel Abdul Manaf Kashmuri ni sebagai seorang yang berubah. Mana kalau start daripada cerita buku ni, dia dah duduk dalam penjara ISA, Kem Kemunting, mula-mula cerita. Ya. Dan cara bawa buku bab ni cerita daripada present, benda yang berlaku sekarang, kemudian baru dia patah balik pergi pengalaman semasa di Bosnia, dan kemudian kembali dan balik pada dunia apa yang berlaku pada masa tersebut. Jadi untuk dapat gambaran yang lebih jelas sebab kenapa Islam jadi lemah pada masa itu sehingga terpaksa mengharapkan panggilan semua umat Islam lain. Sebenarnya mujahidin-mujahidin yang dipanggil datang membantu Bosnia pada masa itu adalah merupakan satu jemputan daripada Presiden Aliza Izetbegovic pada masa itu. Dan seterusnya, paling penting untuk buku yang jenis macam ni, mengenai konflik, mengenai peperangan, mengenai casualties yang berlaku akibat peperangan, adalah bagaimana kita menggunakan dia untuk jadikan satu peperangan itu bukan satu yang perlu kita hadapi. Konflik tetap berlaku, tetapi macam mana kita nak hadapi agar jangan kita sampai satu peringkat yang mana terjadinya seperti di Bosnia. Ya. Okey tuan, jadi sampai sini saja, kita jumpa lagi dalam next book review. Assalamualaikum.